Hi, English Panel SKDWK. Okay, today I would like to tell you about Catch Up Plan 3 CUP3 Cup 3. Okay, saya nak share sikit tentang Cup 3 program berfokus. Okay. Kita semua tahu Cup 3 ni kita buat untuk murid yang dapat TP1 hingga TP3 pada sesi persekolahan 2021-2022. Supaya murid-murid ni bersedialah untuk mengikuti kurikulum persekolahan yang baru ni. Okey, TP1 dan sehingga TP3 sahaja. Alright. Okey, tengok dekat sini. TP1 dan TP3 ni adalah TOV untuk Cup 3 yang bakal kita buat tu. Okay, objektif Cup 3 ni untuk menyediakan murid bagi kalender akademik 2022-2023. Sasaran kita adalah murid yang dapat TP1, TP2, TP3 dan juga murid yang tidak ditaksir. Kaedah dia cikgu boleh buat secara individu, kumpulan ataupun set. Okey, ikut terpulang kepada cikgu lah. So, gunakan pendekatan terbeza dengan menggunakan kurikulum semasa. Maksudnya cikgu menggunakan lesson plan yang sama tetapi 3 objektif yang berbeza. Okey. Alright. So, kita teruskan. So, siapa yang mata pelajaran terlibat dalam subjek kita bahasa Inggeris. So, murid yang terlibat adalah murid TP1, TP2 dan TP3 dan murid yang kita tak tafsir. Dan murid yang terlibat adalah tahun 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, yang bawah ni sekolah kita tak terlibat. Okay, kita fokus dekat kemahiran asas yang belum dikuasai. Lepas tu aktiviti terpulang kepada cikgu. Kita boleh buat aktiviti dalam panitia antara guru mata pelajaran, maksudnya 4 mata pelajaran ni, ataupun dengan guru kelas. Okey, kita sendiri yang tentukan strategi dia, aktiviti dia, tempoh masa, guru pelaksana dan juga murid yang terlibat lah. So, dia akan bermula selama 4 minggu. Tempoh dia, pelaksanaan Cup 3 ni akan ada sesi kunjung bantu bermula 21 Mac sampai 15 April 2022 sama dengan transisi. So, ni tindakan kita. Kita kena analisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan Cup tu. Maksudnya cikgu kena buat macam head count. So, kena bahagikan kepada beberapa kumpulan. Contohnya, kalau macam head count tu, murid cemerlang TP 456. Okey, start point tu kita tengok. Lepas tu sesi penataran. Lepas tu gerak kerja pengoperasian. Lepas tu kita buat Cup 3. Lepas tu last kali kita kena buat laporan. Okey. Itu secara umum. Sekarang kita pergi subjek. Okey, subjek kita bahasa Inggeris, tapi dia cuma buat slide untuk bahasa Melayu. Jadi dia kata sama saja. Okey. Macam kita tahu, murid yang terlibat TP1, TP2, TP3 dan murid yang belum ditaksir. Guna pedagogi terbeza, boleh buat secara individu atau kumpulan. Contohnya, cikgu nak buat TP1 satu kumpulan, TP2 satu kumpulan, TP3 satu kumpulan. Okey, ataupun cikgu nak gabungkan TP1, TP2 satu kumpulan, TP3 satu kumpulan, terpulang kat cikgu. Okey, contoh PDP pedagogi terbeza. Contohnya, kita nak buat kemahiran mendengar dan bertutur. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, kita nak buat listening and speaking. Ni SP dia. Okey, bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertata susila mengikut konteks. So, kandungan, proses, hasil dia. Okey. Tengok dari segi kandungan ILP cikgu, proses dia dan hasil dia lah. Apa aktiviti? Okay, aktiviti PDP dijalankan seperti biasa. Pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan sama ada kita soal jawab menggunakan bahan yang ditunjukkan.
kita memperdengarkan bunyi suasana kat pasar tu, lepas tu suruh murid teka, ataupun kita minta murid dengar dan teka gambar yang ditunjukkan berdasarkan maklumat yang diberi oleh guru. So, ni maksudnya pedagogi terbeza. So, cikgu kena buat macam dulu-dulu kita dah buat head count tu. So, cikgu bahagikan kepada 3 kumpulan. Kalau dalam kelas cikgu tu ada sampai TP6, okay, mungkin cikgu letak nama dia kumpulan terbilang. Okay, buat satu senarai nama. Kumpulan terbilang ni, result dia, TOV dia, TP4, 5 dan 6. Okay, lepas tu kumpulan kedua, kumpulan gemilang. Lepas tu letak TOV dia TP3. Kumpulan ketiga, kumpulan cemerlang, TOV dia TP1 dan 2. Jadi kita kelompokkan mengikut TP. Macam streaming lah juga kan. Tu kita bagilah nama-nama yang sesuai. InsyaAllah saya akan buat template kelompok ni, head count ni untuk cikgu-cikgu. Nanti cikgu ambil dalam Telegram nah. Alright. Harap cikgu faham lah yang ni. Kita dah biasa buat dulu. Okay, untuk UPSR tu yang kita buat. Kalau dalam kelas cikgu, selalunya kalau dalam kelas tu ada TP 4 sampai 6 ni dah tak ada lah kot TP 3, TP 1, 2 dan 3 kan. So maybe kelas cikgu ada TP 1, 2 dan 3, jadi akan ada 2 kumpulan. Alright. So ini pedagogi terbeza. Okay, kalau terbilang, okay, maksudnya yang dapat mana tadi? Dia terbilang TP 4, 5 dan 6. Ni contoh soalan yang kita boleh tanya dekat dia. Okey, kalau gemilang yang TP 3 tadi, ni soalan dia. Kalau cemerlang, okey, ni soalan dia banyak sikit. Okey, more to guided kan. Okey, with guidance lah. Tanya soalan yang banyak sikit dekat dia. Sebab kita nak galakkan mereka ni bertutur kalau dari segi listening and speaking. So, ini contoh apa yang cikgu kena buat. Aktiviti dalam lesson plan cikgu. Okey, lesson plan yang sama, cuma cikgu bahagikan mengikut kumpulan aktiviti tu. Okey, kalau dalam kelas tu ada 3 kumpulan tadi, ni contoh aktiviti dia. Okey, yang terbilang ni advance sikit. Okey, gemilang sederhana, cemerlang ni lebih bimbingan kita bagi dekat dia. Okay, cikgu baca nah. Dan benda ni ada dekat dalam Telegram, saya dah masukkan, cuma ni saya nak explain dari segi dalam penulisan lesson plan cikgu tu. Okay, ini contoh. Okay, worksheet dia. Kalau terbilang, maybe macam ni lah cikgu bagi. Cikgu guna peta I-Think kan. Okay, gemilang. Yang ni kita guna peta bulatan. Gemilang lebih agak jelas sikit. Kita guna peta pokok. Okay, kalau cemerlang sebab mereka ni kan lemah. So, lagi mudah sahaja. So, drag ke ataupun bagi gambar. Tak payah nak buat peta I-Think tu. Direct sikit. Okay, gambar dan juga perkataan. Maksudnya, dia baca, dia tunjuk. Daging ayam, mana tu? Okay. Okay, tu saja. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. And then, insyaAllah saya akan buat template tu. Template head count tu. Kat situ kena ada 3 kumpulan. Senarai nama mengikut kumpulan dan juga TOV. Kalau dalam kelas cikgu ada 2 kumpulan saja, buat 2 sajalah. Kalau ada 3, buat 3. Kalau ada 1, mudah kerja cikgu. Itu saja. Okay. Thank you.